KPM. Selamat Hari Raya. Rendang, ketupat dan sate pun. Sate? Mana letaknya sate tu? Cikgu Sate tak ada, Sean. Saya bawa tin untuk Sean hari ini. Terima kasih, Cikgu. Sama. Kepada mereka yang menonton di rumah, selamat pagi dan salam sejahtera bersama-sama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu AA untuk program Teroka di Didik TV KPM. Hari ini kan meriah kan? Kita ada barang hiasan, ada makanan, ada kad, ada baju. Hari ini kita akan buat apa? Ataupun hari ini kita akan terokai subjek apa, Cikgu? Okey, Sean. Untuk hari ini, kita akan menerokai satu topik yang cukup menarik. Ada bagi mata pelajaran sejarah tahun 6. Okey. Jadi hari ini kita akan teroka satu topik, iaitu topik perayaan masyarakat di Malaysia. Macam menarik ya. Apa lagi? Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit berdasarkan ataupun sedikit apa yang kita akan terokai pada hari ini. Okey, apa yang akan kita terokai pada hari ini adalah jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia dan juga keunikan-keunikan perayaan yang disambut di Malaysia, Sean. Wow. Okey, sementara kita ataupun sebelum kita pergi atau terokai secara mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika, saya nak cuba makanan dan kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu AA dalam Teroka di Didik TV KPM. Seperti yang dikatakan tadi, subjek kita pada hari ini, saya tak nak sebut lagi. Mungkin Cikgu boleh terangkan, silakan Cikgu. Okey, baiklah Sean ya. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, jadi saya nak anak-anak murid saya di rumah dan juga yang berada dengan saya pada hari ini untuk sediakan buku teks, buku catatan dan juga alat tulis sebagai persediaan untuk belajar bersama-sama dengan cikgu dan kawan-kawan pada hari ini. Baik. So kami contohnya kami telah pun sediakan alat-alat ataupun barang-barang untuk pembelajaran kita pada hari ini ataupun penerokaan kita pada hari ini. Apa lagi cikgu? Okey, selain daripada itu, kita juga akan berkenalan dengan anak-anak murid saya yang saya bawa khas hari ini untuk bersama dengan kita, Sean. Siapa tu? Okey, kita kenalkan anak-anak murid saya yang bersama dengan saya pada hari ini. Kita ada 6 anak-anak saya. Okey, kita ada Adam, kita ada Jesslyn, kita ada Nisrin, Bella, Torik dan Arisa. Okey, say hi semua. Hello. Nampak tak meriahnya mereka hari ini, Sean? Semuanya berbaju raya. Wow. Kita tak sabar nak raya. Saya bawakan anak-anak murid saya hari ini untuk kita teroka bersama-sama dengan saya hari ini bagi unit 6, sejarah tahun 6, iaitu perayaan masyarakat di Malaysia. Dan sebelum kita mulakan isi pelajaran kita pada hari ini, Sean, saya rasa kita tonton video ini terlebih dahulu. Wow, video yang sangat menarik. Okey, cikgu silakan cikgu terangkan. Okey, baiklah. Tadi semua dah tengok video yang telah ditayangkan kepada anda berkaitan dengan perayaan masyarakat di Malaysia. Jadi untuk pengetahuan semua, kita ada 3 jenis perayaan. Itu kita ada perayaan utama, perayaan keagamaan dan juga perayaan kebudayaan, Sean. Jadi saya tak nak kongsikan, jadi saya rasa saya nak bawa anak-anak yang bersama dengan saya pada hari ini, juga anak-anak murid yang berada di rumah untuk teroka bersama-sama perayaan utama yang disambut di Malaysia.
Okey, kita mula dengan siapa dulu? Okey, jadi Arisa, apa perayaan utama yang kita sambut di Malaysia, Arisa? Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Siapa ataupun masyarakat mana yang menyambut perayaan Aidilfitri ni, Arisa? Masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ataupun masyarakat Islam. Okey, selain daripada perayaan Hari Raya Aidilfitri, apa lagi perayaan yang kita ada? Jaslyn? Hari Krismas. Hari Christmas. Okey, Bella nak tambah? Perayaan apa lagi yang kita ada, Bella? Perayaan Hari Gawai. Hari Gawai. Dan saya juga dengar daripada anak-anak murid yang berada di rumah, ada juga yang memberikan jawapan Hari Tadau Keamatan, sambutan Tadau Keamatan, John. Wow. Okey, selain daripada Hari Gawai, Hari Raya Aidilfitri, Tadau Keamatan, apa lagi perayaan utama yang kita sambut di Malaysia, Torik? Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Adam? Deepavali. Okey, Sean. Itu adalah 6 perayaan utama yang kita sambut di Malaysia. Dan saya rasa dan saya pasti semua tertanya-tanya kenapa hanya 6 ini yang disambut sebagai perayaan utama di Malaysia. Kenapa, cikgu? Okey, sebenarnya macam ni, Sean. Perayaan utama ni pada tahun 2000 sebenarnya telah ditegaskan oleh kerajaan sebagai perayaan utama memandangkan kita untuk tujuan perpaduan kaum, Sean, sebenarnya. Jadi setiap satu daripada perayaan ini kita sambut secara Rumah Terbuka Malaysia. Jadi keseluruhan rakyat Malaysia sambut bersama-sama, Sean. Itulah yang saya selalu suka bila perayaan dah tiba. Yes, betul, Sean. Okey, cikgu, teruskan, cikgu. Okey, selain daripada perayaan utama yang ada di Malaysia, apa lagi jenis perayaan yang kita sambut di Malaysia? Nisrin, nak kongsikan dengan kawan-kawan? Hari Raya Aidiladha. Okey, Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha ni merupakan salah satu perayaan keagamaan yang disambut di Malaysia, Sean. Okey, selain daripada Hari Raya Aidiladha, boleh berikan kepada cikgu dan kawan-kawan di rumah apa lagi contoh perayaan-perayaan keagamaan ataupun kepercayaan yang kita sambut di Malaysia? Adam? Hari Easter. Hari Easter. Siapa ataupun masyarakat mana yang menyambut Hari Easter ni sebenarnya? Kristian. Okey, masyarakat Kristian menyambut Hari Easter. Selain daripada Hari Raya Aidiladha, Hari Easter, kita ada lagi perayaan-perayaan lain iaitu perayaan-perayaan keagamaan lain yang disambut. Contohnya, Arisa? Vaisakhi. Vaisakhi. Okey, Syam pernah dengar tak Vaisakhi? Pernah dengar, cikgu. Pernah dengar Vaisakhi. Jadi sebenarnya siapa yang menyambut perayaan Vaisakhi ni, Nisrin? Orang masyarakat Sikh. Masyarakat Sikh. Bagus. Okey, yang di rumah ada yang nak cuba menjawab? Ada yang angkat-angkat tangan nak menjawab semua tu? Okey, selain daripada tu kita juga ada perayaan Hari Wesak, Sean. Hari Wesak. Okey, saya dengar je tadi daripada anak-anak murid di rumah yang memberikan jawapan. Hari Wesak yang disambut oleh siapa? Siapa sebenarnya yang menyambut Hari Wesak ni? Okey, Wesak disambut oleh masyarakat Buddha yang berada di Malaysia. Dan yang terakhir, yang kelima, apa satu lagi perayaan keagamaan yang disambut di Malaysia, Jaslyn? Taipusam. Taipusam. Siapa yang menyambut Taipusam, Jaslyn? Boleh kongsikan? Masyarakat Hindu. Okey, itu adalah 5 perayaan keagamaan ataupun kepercayaan yang disambut di Malaysia. Jadi, kenapa kita di Malaysia perlu menyambut perayaan keagamaan ini? Boleh Arisa terangkan kepada kawan-kawan dan juga cikgu di sini? Kita perlu menyambut perayaan keagamaan bagi memenuhi kepercayaan dan tuntutan agama yang dianut sesuatu kaum. Okey, itu sebenarnya tujuan kita sambut perayaan keagamaan, iaitu untuk apa tadi, Sean? Untuk memenuhi kepercayaan dan juga tuntutan agama yang dianuti oleh sesuatu kaum sebenarnya. Okey, jadi kita dah ada perayaan utama, kita dah ada perayaan kepercayaan dan juga keagamaan. Jadi apa lagi? Apa satu lagi jenis perayaan yang kita ada di Malaysia?
Ya Bella. Bella angkat tangan nak tanya soalan. Perayaan kebudayaan. Perayaan kebudayaan. Betul Bella. Bagus Bella. Okey, jadi apa contoh perayaan-perayaan kebudayaan yang disambut di Malaysia? Boleh sesiapa? Ada siapa-siapa nak respon? Ataupun murid di rumah yang nak respon? Ya Bella? Cap Gome. Cap Gome. Cap Gome disambut oleh siapa Bella? Kaum Cina. Kaum Cina ataupun masyarakat Cina yang terdapat di Malaysia. Selain daripada Cap Gome, okey, mungkin Nisrin boleh berikan contoh? Pongal. Pongal. Siapa sambut Pongal Nisrin? Masyarakat India. Masyarakat India. Ya, betul. Okey, kita ada Cap Gome yang disambut oleh masyarakat Cina. Ya. Kita ada sambutan perayaan Pongal yang disambut oleh masyarakat India. Dan selain daripada dua perayaan ini, apa lagi perayaan-perayaan kebudayaan yang disambut di Malaysia? Ya, Torik. Bagus Torik angkat tangan. Gispai. G-Spy. Okey, Syam pernah dengar tak G-Spy? Sebenarnya tidak, cikgu. Tak pernah dengar. Yang di rumah pernah dengar tak perayaan G-Spy? Pernah? Tak pernah? Okey, kalau tak pernah, okey, sini saya minta anak-anak murid saya hari ini untuk kongsikan dengan anda semua. Kita terus ke perayaan G-Spy ni. Ya. Siapa sebenarnya yang menyambut perayaan G-Spy? Arisa, siapa yang menyambut perayaan G-Spy? Orang asli. Siapa Arisa? Masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli. Jadi apa sebenarnya perayaan G-Spy ni Arisa? Tahun untuk menyambut tahun baharu. Okey. Sebenarnya perayaan G-Spy ini adalah perayaan tahun baru yang disambut oleh masyarakat orang asli yang terdapat di Malaysia, Sean. Wow. Adik-adik semua yang dalam talian ni semua bijak-bijak. Saya sendiri tak tahu, cikgu. Okey. Kepada yang sedang menonton, anak-anak yang berada di rumah, boleh rujuk buku teks sejarah tahun 6, muka surat 117, 118 dan juga 119 untuk topik ini. Jadi selain daripada G-Spy, selain daripada Cap Gome, selain daripada Pongal, apa lagi perayaan-perayaan kebudayaan yang kita sambut di Malaysia, Adam? San Pedro. San Pedro. Okey, ini satu lagi perayaan yang jarang-jarang kita dengar disambut di Malaysia. Ya, betul, cikgu. Okey, sebenarnya, Nisrin boleh ceritakan dekat cikgu masyarakat mana yang menyambut perayaan San Pedro, Nisrin? Masyarakat Portugis. Masyarakat Portugis. Biasanya kita jumpa masyarakat Portugis di mana, Nisrin? Di Melaka. Di Melaka. Okey, hasil daripada kedatangan masyarakat Portugis suatu ketika dahulu, masih ada lagi masyarakat-masyarakat Portugis ini yang tinggal dan menetap di Melaka, dan mereka menyambut perayaan San Pedro ini sebagai salah satu perayaan kebudayaan yang kita sambut di Malaysia sekarang, Sean. Okey, dan saya dengar satu lagi perayaan yang disahut oleh anak-anak murid yang berada di rumah, iaitu Loi Krathong. Okey, kepada yang berada bersama-sama dengan saya, apa perayaan Loi Krathong ini dan siapa yang menyambut perayaan Loi Krathong ini? Ya, Bella. Masyarakat Siam. Masyarakat Siam. Okey, biasanya kita jumpa masyarakat Siam di mana, Bella? Di pantai timur dan di utara. Okey, di pantai timur dan utara ataupun di negeri-negeri yang bersempadan dengan Thailand sebenarnya, Sean, ya. Jadi kita jumpa masyarakat Siam, dan masyarakat Siam yang berada di Malaysia menyambut perayaan Loi Krathong ni sebenarnya. Memang menarik, cikgu. Sangat menarik sebenarnya. Sebabnya kita di Malaysia, kita terdapat pelbagai kaum sebenarnya yang mungkin kita sendiri tidak tahu akan kewujudan kaum-kaum ini, namun mereka ada dan mereka menetap di Malaysia sebagai salah satu daripada kita, bangsa Malaysia, Sean, sebenarnya. Okey, kita dah bercerita tentang 3 jenis perayaan yang ada di Malaysia, iaitu perayaan utama, perayaan keagamaan dan kepercayaan, dan juga perayaan kebudayaan. Dan ketiga-tiga perayaan ini disambut di Malaysia secara besar-besaran dan juga secara meriah bagi meraihkan kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia sebenarnya, Sean. Ya, betul, cikgu. Dan saya rasa ia juga penting kerana ia boleh menghasilkan ataupun ia dapat
mengcreate ataupun dapat mewujudkan perpaduan di antara banyak-banyak kaum yang terdapat di Malaysia. Betul, Sean. Selain itu, selain daripada memupuk perpaduan, Ya. perayaan-perayaan ini juga disambut bersama-sama adalah untuk mengekalkan keharmonian negara yang sedang kita kecapi sekarang ni, Sean. Ya, ya. Okey, jadi tadi semua dah bercerita tentang perayaan-perayaan yang terdapat di Malaysia yang kita sambut bersama-sama sebagai bangsa Malaysia. Okey, betul kan? Ada berapa jenis perayaan yang kita cerita tadi? 3 jenis perayaan. Boleh ulang bersama-sama dengan cikgu. Yang pertama kita ada perayaan utama. Ada berapa jenis perayaan utama? Kita ada 6 jenis perayaan utama yang semuanya awak boleh akses dalam buku teks muka surat 118 dan juga kita juga ada perayaan keagamaan dan kebudayaan yang disambut oleh agama-agama tertentu Ya. ataupun kaum-kaum tertentu bagi memenuhi tuntutan agama. Ya. Okey, dan juga kita ada perayaan yang terakhir itu perayaan ketiga, perayaan kebudayaan yang disambut bagi menghargai kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia sebenarnya, Sean. Okey, contohlah kan, kalau saya nak tanya, Sean Ya. sendiri, Ya. Sean sambut perayaan apa? Saya sebenarnya sambut banyak perayaan. Ah, Sebab saya ada banyak banyak perayaan. kawan, tetapi sekiranya saya sebagai individu, saya meraihkan Hari Christmas. Hari Christmas. Okay, kita ada juga sebenarnya dalam talian bersama dengan saya, anak-anak saya yang menyambut Hari Christmas. Mungkin boleh sambut bersama-sama dengan Sean nanti. Yang penting tu bawalah makanan seperti Cikgu AA tadi. Okay. Saya bawa hari ini, saya nak Sean rasa keunikan-keunikan yang kita ada di Malaysia sebenarnya pada hari ini. Ya. Okey, Sean. Okey, daripada 3 perayaan ini, Ya. sebenarnya setiap perayaan ini ada keunikan-keunikan dia tersendiri, Sean. Ya betul. Ya betul Cikgu. Tapi sebelum tu saya nak tanya Cikgu kan, kalau bandingkan dengan masa sebelum ni, sebelum penularan COVID-19 dengan bandingkan dengan sekarang, memang ada perbezaannya Cikgu. Mungkin Cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah perbezaan di antara kedua-dua waktu tersebut. Okey, kalau dahulu setiap kali musim perayaan kita bebas untuk menziarahi saudara mara ataupun kita bebas untuk bergerak ke mana-mana sahaja sebenarnya bagi meraihkan perayaan-perayaan yang ada di Malaysia. Namun disebabkan oleh isu pandemik COVID-19 ni, kita terikat dengan standard operasi prosedur ataupun SOP yang telah digariskan oleh kementerian ataupun pihak kerajaan untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19 ni sebenarnya. Jadi kita terhadkan lawatan kepada hanya beberapa orang sahaja dalam satu-satu tempoh masa. Selain daripada itu, jika tidak dapat merentas negeri, daerah dan sebagainya, kita ada aplikasi-aplikasi yang boleh menemukan kita dengan ahli keluarga kita yang berada jauh daripada dengan kita, Sean. Ya betul Cikgu. Dan disebabkan walaupun kami berada berjauhan di antara satu sama lain, masih dekat di hati. Betul, dan seperti Sean. yang Jauh di mata, dekat di hati. Dan seperti yang dikatakan oleh Cikgu, setiap perayaan tersebut ada keunikannya. Tetapi, apakah keunikan tersebut? Kita akan berehat seketika dan kita akan jawab soalan tersebut selepas rehat ini. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu AA. Topik untuk hari ini ataupun subjek untuk hari ini adalah perayaan di Malaysia. Betul Cikgu? Betul, perayaan masyarakat di Malaysia. Sean. Ya, okey. So sebelum kita berehat tadi, Cikgu ada Cikgu ada sebut pasal keunikan perayaan. Mungkin Cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi. Okey, sebenarnya setiap perayaan yang disambut di Malaysia ini ada keunikan dan ada keunikan-keunikannya yang tersendiri. Seperti kita tahu, bila tiba sesuatu musim perayaan itu yang disambut oleh sesuatu masyarakat, ada pakaian tradisinya, ada makanan tradisinya dan ada juga aktiviti-aktiviti yang dilakukan sebagai menghargai
perayaan tersebut. Tapi saya tak nak cerita, Sean. Ya. Sebab hari ini kita nak teroka, jadi saya minta anak-anak saya yang meneroka bersama dengan kita hari ini, Sean. Baik. Okey, kita mulakan dengan siapa, cikgu? Okey, jadi Torik, Torik boleh kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan apa keunikan-keunikan perayaan Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya yang awak sambut bersama dengan keluarga awak, Torik. Hello, cikgu. Pagi-pagi saya akan mengundi sunat Hari Raya Aidilfitri. Kemudian saya akan pakai baju raya yang baru dan selondon. Kemudian saya dan keluarga saya bersama keluarga, saya akan keluar bersama keluarga untuk ke masjid untuk menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri. Selesai solat, kami sekeluarga akan berkumpul untuk bermaaf-maafan. Kemudian kami akan menikmati juadah yang sedap-sedap seperti lemang, rendang dan kelupi. Okey, Torik. Jadi, Torik, setiap kali sambutan perayaan ataupun Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh awak dan keluarga awak, apa pakaian yang awak kenakan, Torik? Boleh tunjuk dekat kawan-kawan baju yang sedang awak pakai tu, Torik. Apa nama baju yang awak pakai, Torik? Saya pakai baju hari raya. Okey. Pakaian yang dipakai oleh Torik adalah baju Melayu sebenarnya, Sean. Okey, terima kasih Torik sebab sudi berkongsi dengan kawan-kawan. Jadi, itu adalah keunikan ataupun perkara-perkara yang kita lakukan ketika Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita beralih kepada perayaan yang seterusnya, iaitu Hari Gawai. Jadi untuk Hari Gawai, saya rasa saya nak Bella terangkan. Cantik Bella hari ini. Okay, Bella, kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan di rumah perayaan yang awak sambut bersama-sama dengan keluarga awak dan apakah keunikan-keunikannya? Semasa saya akan berbagi untuk membantu ibu bapa saya mengemas rumah dan memasukkan ini ke dalam bekas. Setelah selesai, saya lagi dan memakai pakaian tradisional kaum Bidayuh seperti ini. Seterusnya, saya dan keluarga akan pergi ke rumah panjang untuk melihat upacara gawai, tarian tradisional, persembahan tradisional serta pengendong. Semasa hari gawai, saya juga akan berkunjung ke rumah rakan dan saudara mara. Dan ketika musim perayaan inilah sebenarnya, Sean, kita dapat berkumpul bersama dengan ahli keluarga yang jauh-jauh, yang dah lama tak jumpa. Jadi kita berkumpul bersama-sama untuk kita merapatkan silaturahim yang ada, Sean, sebenarnya. Macam Bella tadi, Bella bercerita setiap kali sambutan Hari Gawai, Bella ke rumah panjang dan menyambutnya di rumah panjang bersama dengan saudara-saudara dengan aktiviti-aktivitinya seperti aktiviti tarian, aktiviti memukul gong dan sebagainya. Seperti yang kita lihat, pakaian yang dipakai oleh Bella sebentar tadi adalah pakaian tradisional bagi kaum Bidayuh, Sean. Jadi kita tampilkan Bella untuk menunjukkan kepelbagaian masyarakat kita yang ada di Malaysia. Bukan setakat di Semenanjung, kita juga ada yang berada di Sabah, Sarawak, Sean. Okey, kita beralih pula kepada perayaan yang ketiga. Jadi cikgu nak Jaslyn kongsikan dengan cikgu dan juga rakan-rakan di rumah keunikan perayaan yang seterusnya. Jaslyn? Pada Christmas Eve, saya dan keluarga saya akan memotong kek dan seterusnya kami akan bermain dengan mercun dan membuka hadiah. Seterusnya kami akan mengucapkan semua orang selamat Hari Christmas. Macam itulah saya dan keluarga saya akan menyambut Hari Christmas. Jadi setiap kali Christmas, Jaslyn dapat hadiah. Ada upacara buka hadiah, betul Jaslyn? Contohnya baju, kad
Dapat baju baru, dapat kad baru, dapat hadiah-hadiah yang menarik. Seronoklah kan? Seronok cikgu. Jadi Sean, apa agak-agaknya hadiah Christmas tahun ni yang Sean nak? Saya pun tak tahu cikgu. Seperti yang cikgu tahu kan, cikgu tanya saya raikan perayaan apa kan? Di mana ada perayaan, di situ ada makanan. Di mana ada makanan, di situlah Sean. Jadi hari itulah hadiah saya. Tak salah lah saya bawa ke studio makanan-makanan ni. Mungkin saya akan belanja Sean makan lepas ni. Itulah hadiah yang paling sempurna bagi saya cikgu. Tapi kita balik semula kepada murid-murid kita dalam talian ataupun di rumah. Okey, sebenarnya macam cikgu dan kawan-kawan awak dah kongsi tadi, terdapat pelbagai jenis perayaan yang kita sambut di Malaysia. Kerana apa? Sebab kita di Malaysia mempunyai banyak lapisan masyarakat dan juga pelbagai kaum yang mana setiap satunya mempunyai keunikan-keunikan mereka yang tersendiri. Jadi, setiap kali musim perayaan tiba, maka adalah keunikan-keunikan pada musim perayaan itu tersendiri. Contohnya macam sambutan Tahun Baru Cina. Apa uniknya sambutan Tahun Baru Cina ni, Sean? Sebenarnya, setiap kali Tahun Baru Cina, contoh Sean pakai hari ini pakaian tradisional masyarakat Cina. Jadi setiap kali Tahun Baru Cina, apa yang menarik perhatian Sean sebenarnya? Untuk saya sebelum ini, bagi mereka, contoh untuk adik-adik yang ada kat rumah ataupun yang ada dalam talian, yang pentingnya kepada mereka yang masih bersekolah ataupun masih belum bekerja dan juga belum berkahwin, mereka dapat menerima paket berwarna merah yang bernama angpau. Dan di dalamnya ada apa adik-adik? Angpau ada apa? Itulah dia. Itulah terus lebar senyuman anak saya dalam talian hari ini, Sean. Bila bercakap tentang angpau dan kepercayaan masyarakat Cina, Sean. Apabila diberikan angpau berwarna merah, membawa maksud nasib yang baik. Ya, betul cikgu. Dan disebabkan itu jugalah masyarakat Cina di negara kita ketika musim perayaan Tahun Baru Cina, pakaian mereka juga kebiasaannya warna merah dan hiasan-hiasan di rumah kebanyakannya berwarna merah. Kenapa? Untuk mendatangkan apa tadi, Syah? Nasib yang baik kepada mereka dan keluarga mereka. Betul cikgu. Okey, saya dah kongsikan, murid-murid pun dah kongsikan apa keunikan-keunikan ketika sambutan perayaan yang berada di Malaysia. Macam saya, suatu ketika dahulu, sebelum ini saya bertugas di Borneo, Sean. Saya bertugas di Sarawak, jadi saya sempat mengikuti beberapa jenis perayaan. Contohnya macam sambutan Hari Gawai dan juga sambutan Tadau Keamatan. Yang saya rasa unik dan menariknya, perayaan-perayaan ini, apabila saya berada di Semenanjung, saya tidak dapat mengikuti perayaan-perayaan ini. Namun, atas inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan pada tahun 2000, kita dapat bersama-sama menyambut perayaan ini sebagai satu keluarga besar di Malaysia, Sean. Jadi macam kita yang berada di Semenanjung tidak perlu ke Sabah dan Sarawak untuk merayakan perayaan ini, tapi dengan adanya Rumah Terbuka Malaysia, contohnya pada Rumah Terbuka Gawai dan juga Rumah Terbuka Tadau Keamatan, kita dapat merasai keterujaan bersama-sama meraihkan perayaan tersebut, Sean. Betul cikgu. Kalau cikgu, kalau kita bandingkan kan sebelum ini dengan sekarang, apakah perbezaan cara menyambut ataupun cara kita nak ucapkan bergantung kepada perayaan yang diraikan? Okey, jelas sekali zaman saya, zaman Sean mungkin, zaman anak-anak yang berada dalam talian dan juga berada di rumah, mungkin berbeza cara sambutan ataupun cara kita mengucapkan selamat kepada rakan-rakan, ahli keluarga dan juga saudara mara yang berada di jauh. Jadi, mungkin anak-anak saya yang berada dalam talian boleh kongsikan terlebih dahulu. Arisa, boleh kongsikan kepada cikgu bagaimana awak mengucapkan selamat ketika musim perayaan kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga awak? Guna kad, WhatsApp, Telegram, guna aplikasi online. Guna aplikasi online, WhatsApp dan sebagainya, Sean, Telegram, video call katanya. Ya, betul cikgu. Okey, seterusnya Nisrin, boleh kongsikan apa lagi cara yang awak gunakan untuk menyampaikan ucapan perayaan kepada rakan-rakan awak? Guna email, e-card,
Guna macam-macam lagi. Guna email, guna ikat, macam-macam. Ya. Selari ya Sean dengan pembangunan ataupun transformasi digital yang berlaku di Malaysia sekarang, anak-anak saya dah lebih advance dari saya sebenarnya. Kan? Dah lebih advance. Saya pun masih lagi di takut yang lama, belum lagi guna. Cuma aplikasi WhatsApp tu mungkinlah saya guna sebab Ya, cikgu. hari-hari guna kan. Ya, cikgu. Okey, Torik, mungkin Torik boleh kongsikan selain daripada ikat, selain daripada email, selain daripada WhatsApp, apa lagi aplikasi yang awak gunakan? Menghantar mesej di Facebook, Instagram dan lain-lain. Umur 12 tahun dah ada Instagram sekarang, Sean. Saya 12 tahun dulu tak tahu apa yang saya buat. Anak saya yang di Thailand rasanya ada soalan. Ya Torik, apa soalan awak tadi Torik? Boleh kemukakan sekarang? Bagaimana pula pada zaman cikgu? Zaman saya, bila anak-anak tanya macam ni, terus saya rasa tua. Tak adalah. Nak dibandingkan zaman saya dan zaman dahulu, mungkin berbeza dalam 20 tahun lah. 20 tahun yang lalu, Sean. Ya. Keterujaan saya ketika menyambut perayaan adalah ketika rakan-rakan ataupun saya menggunakan kad raya. Oh ya, betul. Kad raya yang kita post Ya. dan hari-hari macam teruja menunggu di depan rumah. Apabila postman datang, Ya. ada kad raya untuk kita. Ya. Kita bagi sehari satu kad raya, Wow. 30 hari 30 kad raya. Wow. Selain daripada saya hantar kepada kawan-kawan saya, saya juga hantar kepada pemimpin, kepada raja. Jadi keterujaan berlaku di situ apabila kita mendapat balasan kad raya daripada pemimpin, daripada raja contohnya, dan daripada kawan-kawan. Dia sangat seronok sebenarnya, Ya, Sean. cikgu. Bila kita dapat kad raya ni kan, Sean, kan? Betul, cikgu. Okey, jadi alang-alang saya dah bercerita pasal kad raya, Sean. Ya. Apa kata kita imbau kembali nostalgia zaman saya, kita sama-sama buat kad raya hari ni, Sean. Oh, boleh, cikgu. Tapi saya tak nak kad raya yang macam awak beli di kedai, lipat dua, buka terus ucapan raya. Saya tak nak kad raya macam tu. Ya. Jadi kita ubah sikit, kita tampilkan kelainan pada kad raya kita buat pop-up card pada hari ini. Oh, pop-up card. Kalau pada anak-anak yang berada di rumah yang tidak tahu apa itu pop-up card, jangan risau, jangan gusar. So cikgu dah bawa beberapa contoh pop-up card yang cikgu sediakan untuk tatapan awak. Okey, ini adalah contoh pop-up card yang telah saya sediakan. Ya. Okey, ini adalah pop-up card untuk Tahun Baru Cina. Nampak tak? Saya letak apa kat sini? Ox kan? So this is the ox here untuk Tahun Baru Cina. Betul. Selain daripada itu, kita juga ada kad Hari Raya Aidilfitri. Wow. Inilah yang dinamakan pop-up. Bila kita buka kad, ada something pop-up from the card. Dia macam 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Jadi macam taklah bosan asyik dapat kad yang sama. Lipat 2 tulis ucapan, lipat 2 tulis ucapan. Cikgu. Jadi kita tambah sikit kreativiti kepada anak-anak murid saya dan juga anak murid yang sedang menonton di rumah. Dan untuk menyediakan kad ni, ada beberapa peralatan yang boleh awak gunakan. Ya. Contohnya, Sean, saya dah bawa di sini. Oh, wow. Okey. Ini adalah beberapa peralatan yang awak perlukan untuk menyediakan kad ucapan perayaan ini ini. dulu, cikgu. Okey, awak perlukan kertas warna ataupun kad, Ya. pen, Ya. gunting, Ya. gam dan beberapa bahan lain untuk tujuan perhiasan. Maknanya, cikgu, barang-barang ini adalah buatan ataupun boleh menghasilkan kad tersebut. So, kad ni bukannya kita yang beli, kita buat sendiri. Ya, betul. The sentimental value bila kita buat sendiri tu lebih dirasai. Ya, betul, sebenarnya. cikgu. Jadi Ya. bila kita bagi dekat kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita, orang terasakan lebih dihargai sebenarnya. Ya, betul, Sean. cikgu. So dia ada nilai tambah dia yang tersendiri. Betul, cikgu. Okey, jadi anak-anak yang di rumah dah bersedia. Anak-anak saya yang berada dalam talian dah bersedia dengan bahan-bahannya. Boleh tunjukkan bahan-bahannya dekat kawan-kawan awak. Okey, angkat bahan-bahan awak. Tengok, dah sedia betul ke tidak ni? Bagus, dah ada. Wow. Cikgu, sebelum tu saya nak tanya cikgu, biasanya berapa lama
berapa banyak masa yang diperlukan untuk menghasilkan satu kad pop-up seperti yang ditunjukkan oleh cikgu tadi? Okey, kebiasaannya kad pop-up ni tak mengambil masa yang terlalu lama sebenarnya, Sean. Ya. Cuma kalau macam kita nak suntik lebih banyak elemen-elemen pop-up, mungkin akan mengambil masa yang lebih lama lah. Ya. Ataupun pada murid yang kreativitinya lebih tinggi, Ya. mungkin dia akan mengambil masa yang lebih lama untuk menghasilkan kad dengan nilai estetika yang tinggi, Sean, sebenarnya. Tapi hari ni kita tengok, kita uji kreativiti anak-anak saya yang berada dalam talian, kreatif ataupun tidak mereka sebenarnya. Baik cikgu, tapi sebelum tu kepada mereka yang menonton di rumah, kami akan berehat seketika. So sambil itu anda juga boleh menyediakan, adik-adik boleh menyediakan bahan-bahan yang disebutkan oleh cikgu tadi, gunting, pen marker, kertas dan sebagainya yang dilihat di skrin anda. So sementara kita menunggu anda semua untuk menyediakan bahan-bahan anda, kami akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Okey, cikgu, tadi kita dah sebut berkenaan dengan pop-up card. Ya, betul, Sean. Okey, teruskan cikgu. Okey, kalau pop-up card ni mungkin ada yang beranggapan untuk siapkan pop-up card ni agak susah dan agak limit untuk awak di tahun 6 ataupun yang ke bawah untuk buat. Tidak ada masalah sebenarnya, Sean. Boleh minta tolong ibu bapa ataupun adik-beradik lain yang lebih besar sebenarnya. Dan bukan sekadar di musim COVID saja kita ada SOP, Sean. Oh, ya ke? Dan pastikan setiap kali awak menggunakan peralatan-peralatan tajam seperti gunting dan pisau, ada pemantauan daripada orang dewasa. Supaya apa? Kita nak mengelakkan kecederaan daripada berlaku. Ya, Kita betul. kurangkan risiko kemalangan tu sebenarnya, Sean. Ya, betul cikgu. Okey, jadi kalau semua dah bersedia, apa kata kita mulakan proses mencipta pop-up card kita sekarang. Yang di rumah, jom buat sama-sama dengan kawan-kawan awak. Okey, so saya rasa murid-murid cikgu dalam talian telah menyediakan bahan-bahan untuk membuat kad tersebut. Mungkin salah satu daripada mereka boleh terangkan kepada kita proses untuk membuat kad pop-up tersebut. Okey, dalam proses membuat pop-up card, sebab diorang tengah menggunakan bahan tajam, Sean, jadi saya biarkan diorang menggunting terlebih dahulu. Baik, cikgu, Mungkin kita boleh tanya soalan-soalan seperti kad apa yang mereka sediakan. Okey, Arisa, apa kad ucapan yang awak akan sediakan? Saya buat kad Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Okey, yang seterusnya Jaslyn. Jaslyn boleh kongsikan dengan kawan-kawan kad perayaan apa yang akan awak sediakan hari ini, Jaslyn? Saya membuat kad perayaan Hari Christmas. Hari Christmas. Bagus, Jaslyn. Okey, Nisrin. Bagaimana pula dengan Nisrin? Saya buat kad Deepavali. Deepavali. Okey, bagaimana pula dengan Torik? Saya buat kad Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Seperti yang Sean nampak, banyak kan contoh-contoh perayaan yang mereka buat. Okay. Jadi kita tak tertumpu kepada satu sahaja jenis perayaan ataupun kad ucapan perayaan yang dihasilkan oleh murid kita. Jadi jom kita tengok bersama-sama bagaimana murid-murid dalam talian dan juga di rumah menyiapkan pop-up card ni sebenarnya. Sebab kalau kita tengok, dia orang sedang menggunting, menampal. Dan ini semua mengikut kreativiti murid-murid ataupun adik-adik yang ada di rumah ataupun dalam talian. So memang tiada hadnya ataupun tiada struktur yang tertentu. Bergantung semua kepada kreativiti anda semua. Betul, Sean. So seni ni luas sebenarnya. Ya, betul. Jadi selagi mana anda rasa kad anda tu akan menarik dan sebagaimana anda mahukan kad tu sebenarnya, terpulanglah kepada murid-murid ni bagaimana penghasilan kad tersebut. Saya tidak ada satu garis panduan khas untuk menyatakan kad awak mesti ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Sekurang-kurangnya kad bertemakan perayaan adalah hari perayaannya, bukan kad selamat hari jadi nak. Jadi semua sedang menyiapkan kad ucapan perayaan. Sebagaimana yang kita tahu tadi, ada yang buat kad perayaan Hari Raya Aidilfitri, ada yang buat kad perayaan Tahun Baru Cina, Hari Gawai, Deepavali, Hari Christmas. Jadi banyak sebenarnya perayaan-perayaan yang ada kat Malaysia ni.
Jom kita teruskan tengok bagaimana penghasilan kad ini dihasilkan oleh anak-anak saya yang bersama dengan kita. Yang di rumah jangan lupa ya, buat sama-sama dengan kawan-kawan awak. Ya. Sementara menunggu cikgu, saya pun nak tanya ya, di hadapan kita ni dari permulaan program kita pada hari ini, mata saya tak boleh bergerak, hanya nampak kamera dengan makanan saja dan juga muka cikgu lah seperti biasa. Mungkin cikgu boleh terangkan untuk setiap perayaan ataupun contoh-contoh makanan yang terdapat di hadapan kita ni ada kaitan dengan perayaan yang mana? Okey, kalau Sean tengok di hadapan ni, saya sediakan 3 dulang. 3 dulang membezakan antara 3 masyarakat utama yang ada di Malaysia sebenarnya. Iaitu dulang yang pertama kita ada dulang masyarakat Melayu. Okey, di sini kita ada ketupat, kita ada nasi impit, kita juga ada kuah kacang dan rendang, terutamanya untuk dimakan bersama dengan ketupat dan juga nasi impit. Dan kita juga ada kek lapis sebenarnya, Sean. Kek lapis. Kek lapis ni sebenarnya kebiasaannya kita makan di mana? Di Sarawak biasanya, Sean. Cikgu. Jadi kalau di Sarawak, wajib setiap rumah mesti ada kek lapis sebenarnya. Okey, yang seterusnya kita juga ada dulang yang kedua adalah dulang bagi masyarakat Cina, Sean. Kalau nampak, saya pun cari dulang warna merah, Sean. Okey, kita ada apa di sini, Sean? Kita ada limau mandarin, kita ada mooncake dan juga kita ada kuih bakul. Ini adalah makanan-makanan yang dimakan oleh masyarakat Cina ataupun makanan tradisional lah yang dimakan oleh masyarakat Cina utamanya. Dan di dulang yang ketiga kita ada dulang untuk masyarakat India, Sean. Bagi masyarakat India kita ada pelita di sini sebenarnya. Kita juga ada kuih batu. Kuih batu ni nampak juga macam tu, tapi sebenarnya kuih batu ni rasa dia manis sebenarnya. Di sebelah kuih batu kita ada manisan seperti halwa dan juga kita ada muruku di dalam balang ni, Sean, sebenarnya. Sepatutnya ada 3 biji kuih batu. Tapi saya termakan satu. Oh, ya. Ya. Awal Sean makan. Okey, selain daripada makanan yang terdapat di sini, cikgu, nampaknya juga ada barang hiasan dan juga pakaian yang cikgu gantung dekat sana tu. Betul, Sean. Okey, kalau kita tengok dekat sini terdapat beberapa pakaian yang adalah contohnya seperti cheongsam ya. Okey, ini adalah cheongsam moden sebenarnya. Sebab kalau cheongsam yang tradisional begini rupanya. Plain saja begini. Okey, ini cheongsam yang dipakai oleh masyarakat Cina ketika hari perayaan. Seterusnya kita ada baju kurung dan juga baju kebaya. Ini dipakai oleh masyarakat Melayu. Ya, betul. Dan kita juga ada salwar kamis. Salwar kamis, sebab saya nak bawa sari sebenarnya, Sean. Tapi kalau sari panjang pula kain nak digulung-gulung nanti. Betul, jadi saya bawa yang dah siap lah, senang. Supaya boleh saya gantung. Okey, ini adalah salwar kamis yang juga dipakai oleh masyarakat India. Dan yang paling unik, saya juga bawakan kain bermotifkan puak kumbu. Okey, ini adalah kain bermotifkan puak kumbu yang mana dipakai oleh masyarakat pribumi di Sarawak. Masyarakat Dayak di Sarawak sebenarnya. Dan kebiasaannya kain puak kumbu ni dipakai oleh masyarakat Iban lah. Dipakai dengan ngepan Iban. Digandingkan juga bersama dengan rantai manik yang ada di sini. Saya baru sahaja nak tanya cikgu. Ini rantainya digunakan hanya pada perayaan ataupun bila? Tidak sebenarnya, Sean. Rantai ni boleh dipakai pada bila-bila masa je sebenarnya. Sebagai aksesori tambahan kepada seseorang lah. Dan cikgu nak tanya ya. Okay, mungkin Sean boleh angkat rantai ni, tunjukkan. Ini nampaknya cantik. Dan namanya adalah apa ya? Ini adalah rantai manik, Sean, namanya. Rantai manik. Sebab dia diperbuat daripada manik yang dijalinkan bersama-sama membentuk satu rantai. Dan setiap rantai ni ada motif-motif dia yang tersendiri sebenarnya. Betul. So, bagi mereka yang menonton kat rumah, saya angkatkan ni semua bagi nampak semua. Di sini kita ada 3 rantai ya. Betul-betul cantik. Dan biasanya dipakai oleh masyarakat mana, cikgu? Okey, ini rantai manik ni kebiasaannya dipakai oleh masyarakat pribumi yang berada di Sabah dan juga Sarawak lah. Dan juga kalau kita berkunjung ke Sabah dan Sarawak, ini adalah salah satu traditional gift yang perlu kita bawa balik. Baik, cikgu. Lain kali bila saya pergi Sabah ataupun Sarawak, mestilah saya beli salah satu daripada rantai ni. Jadi boleh tambah koleksi Sean lepas ni. Ya, betul, cikgu. Lain kali bila ada program di Didik TV, mungkin ada peluang lah untuk pakai rantai. Okey, jadi saya rasa anak-anak saya dah siap kad mereka. Ada yang dah siap? Semua dah siap kad? Dah. Bagus. Okey, yang mana yang dah siap kad? Cuba tunjukkan kad awak.
tunjukkan kad awak, angkat kad dan tunjuk kepada cikgu dan rakan-rakan yang berada di rumah. Nampak tak Sean? Wow, begitu cantik. Okey. Tapi kawan-kawan dekat rumah tak nampak pop-upnya. Cuba buka, tunjukkan pop-upnya kepada kawan-kawan. Itu Arisa. Okey, Arisa tunjuk kad awak Arisa. Okey, kad perayaan Hari Raya Aidilfitri ya Sean. Okey, Torik. Wow. Torik. Torik awak buat kad apa Torik? Saya buat kad tahun baru Cina. Tahun baru sini nampak warnanya pun dah merah dekat situ, meriah. Okey, seterusnya Bella. Apa kad yang awak sediakan Bella? Saya membuat kad untuk Hari Gawai. Hari Gawai. Okey, Bella dia memang takkan lari dari Hari Gawai. Sebab itu perayaan yang dia sambut dan dia bangga dengan Hari Gawai itu. Betul, cikgu. Okey, seterusnya Jesslyn. Jesslyn boleh tunjukkan kad awak? Jesslyn buat kad Christmas. Ada Christmas tree di situ. Ada hadiah-hadiah di bawah Christmas tree tu. Salah satunya saya punya. Okey, seterusnya Nisrin. Nisrin boleh kongsikan kad awak Nisrin. Cuba tutup kad awak dan buka balik Nisrin. Kad apa yang awak buat? Happy Diwali, Deepavali. Okey, buka kad awak Nisrin. Pop-upnya pelita. Nasib pelita tak boleh menyala dalam kad. Yes, tapi untuk kali ni boleh lah. Okey, dan Adam. Adam yang terakhir, Adam. Adam buat kad apa Adam? Tunjukkan kepada kawan-kawan. Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Ada pelita juga di situ. Ada ketupat. Menunjukkan Hari Raya Aidilfitri. Bagaimana sambutan Hari Raya Aidilfitri. Yang di rumah dah siap ke belum? Okay, kalau dah siap, nanti jangan lupa ambil gambar, upload dekat social media. Bangga dengan hasil kerja dan kreativiti sendiri, Sean. Ya, betul cikgu. Memang baiklah semua kad yang dihasilkan, pop-up kad yang dihasilkan oleh murid-murid kita dalam talian. Terima kasih kepada semua murid-murid iaitu Arisa, Bella, Jesslyn, Adam, Torik dan juga Nisria. Memang cantik sebelum lah semua kad. saya terlupa Sean. Ya cikgu. Saya ada kerja rumah untuk anak-anak saya pada hari ini. Ya. Okey, anak-anak yang berada dalam talian bersama dengan saya, esok jangan lupa kelas bahasa Melayu kita. Dan hari ini kita belajar tentang apa? Apa topik pembelajaran kita pada hari ini? Perayaan masyarakat di Malaysia. Jadi, apa yang cikgu nak awak buat sebagai kerja rumah adalah awak siapkan satu rangka karangan, dan dalam rangka karangan jangan lupa mesti ada 3 aspek: pendahuluan, isi dan penutup. Semuanya berkaitan dengan isi pelajaran kita pada hari ini, iaitu perayaan masyarakat di Malaysia. Dan daripada mana awak nak akses maklumat-maklumat untuk mendapatkan untuk menyiapkan rangka karangan yang awak nak sediakan? Daripada mana? Buku teks. Selain daripada buku teks, awak juga boleh akses maklumat daripada internet. Sekarang dunia di hujung jari saja, Sean. Ya, betul cikgu. Dan cikgu, kita masih ada masa. Saya nak tanya cikgu, pengalaman cikgu, cikgu sendiri apabila cikgu meraihkan perayaan cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan ataupun boleh kongsikan dengan adik-adik semua yang ada di rumah dan juga ataupun di dalam talian. Okey, sebenarnya bila tiba musim perayaan, perkara yang paling saya nantikan adalah saat untuk saya bersama dengan keluarga saya, Sean. Disebabkan ketika belajar, saya belajar jauh daripada keluarga. Dan kemudian ketika penempatan pertama, saya juga jauh daripada keluarga. Jadi saya ada masa yang agak terbatas untuk bersama dengan keluarga. Jadi pada musim perayaan inilah saya gunakan sepenuh, saya manfaatkan sepenuh masa yang saya ada untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan Sean, sambutan perayaan ini juga ada kepentingannya yang tersendiri, Sean, sebenarnya. Dan mungkin boleh saya tanya Arisa, apa salah satu kepentingan perayaan ini disambut oleh masyarakat di Malaysia? Untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Selain daripada mengeratkan hubungan silaturahim, Tori, apa lagi kepentingan perayaan masyarakat di Malaysia? Untuk menyamaikan
semangat perpaduan di dalam masyarakat. Okey, untuk menyemai semangat perpaduan di dalam kalangan masyarakat. Kenapa? Sebab kita di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Tapi sebenarnya kepentingan utama kenapa pentingnya perayaan ini disambut di Malaysia adalah kerana kita sebuah negara yang mengamalkan konsep menerima, menghormati dan juga mengurus kepelbagaian masyarakat yang terdapat di Malaysia. Jadi dengan adanya konsep ini, maka kita yang pelbagai kaum, agama, bangsa dan budaya ini dapat hidup dalam keadaan aman, tenteram, harmoni dalam satu perpaduan sebenarnya, Sean. Ya, betul cikgu. Dan ia adalah penting kalau bagi saya ya, kepentingan untuk memahami dan juga mengetahui pelbagai perayaan yang terdapat di negara Malaysia kita supaya kita boleh memahami dan juga seperti yang dikatakan oleh cikgu boleh menerima pelbagai aspek dan juga pelbagai budaya yang disambut di negara kita. Betul, Sean. Contohnya dalam studio kita sendiri hari ini, saya dan Sean, pertembungan budaya antara budaya saya dan budaya Sean. Namun, saya dan Sean saling menghormati budaya dan juga agama yang kita amalkan sebenarnya. Ya, Jadi, betul, cikgu. dengan inilah kita dapat bersatu padu dan seterusnya menghasilkan sebuah negara yang aman, tenteram dan juga harmoni, Sean. Seronok kan hidup dalam negara yang harmoni? Ya, betul cikgu. Jadi sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh memberikan kesimpulan ataupun kesimpulan daripada pengajaran ataupun penerokaan kita pada hari ini. Okey, hasil daripada penerokaan kita pada hari ini melalui unit 6 perayaan masyarakat di Malaysia. Apa yang penting awak tahu adalah 3 jenis perayaan yang kita raikan di Malaysia, iaitu perayaan utama, perayaan keagamaan dan perayaan kebudayaan. Seterusnya, keunikan-keunikan perayaan yang terdapat di Malaysia dan akhirnya setelah awak mengetahui keunikannya, kita juga dapat mengetahui kenapa pentingnya perayaan di Malaysia, yang mana melalui subjek sejarah ini, contohnya mata pelajaran sejarah, kita dapat mengetahui sejarah bagaimana perayaan ini mula disambut sehingga sekarang sebenarnya, Sean. Betul cikgu, betul cikgu. Dan lagi sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar, bukan semua pelajar tapi semua adik-adik dan murid-murid yang berada dalam talian. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kami di program pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada cikgu AA kerana bersama kami di rancangan Teroka di TV KPM. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa pada hari esok, iaitu hari Rabu sehingga hari Jumaat ataupun setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari adalah program Teroka di Didik TV KPM. Pastikan anda bersama kami esok hari Rabu. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Didik TV KPM